Belum. Assalamualaikum dan salam sejahtera, apa khabar semua. Bersama lagi kami dalam siri FB Live bersama kami bersiaran dari Tokyo. Nama saya Izzy Ismail, saya seorang jurutera di sebuah syarikat multinasional dalam industri IT. Saya juga sedang membina keluarga di sini. Saya ada 3 orang anak bersama isteri saya sebelah ni. Nama please. Nama saya Nur Zahira, orang panggil Jaja, ada orang panggil Zaza. Saya seorang suri rumah yang bermula tahun lepas, Oktober 2020, buat secara full time, membimbing ahli keluarga dan rakan-rakan untuk menyimpan emas dengan public gold. Okey, seperti biasa kami minta jasa tuan-puan untuk berkongsikan kami punya video ni supaya apa yang kami cuba sampaikan hari ini dapat didengari lebih ramai penonton di luar sana, InsyaAllah. Okey, hari ini kita nak bersambung discussion apa yang kita bincangkan semalam. Bagaimana emas ni kita boleh aplikasikan dia sebagai simpanan jangka panjang. Semalam kita dah discuss pasal macam mana emas ni kita boleh guna, kita boleh aplikasikan untuk semalam kita buat apa? Haji, kos haji. Semalam macam mana kita nak kira kos haji tu kan. Hari ni kita nak sambung perbincangan kita satu topik yang menarik, macam mana kita gunakan emas untuk kita menyediakan dana pendidikan, tabung pendidikan untuk anak-anak. Perlu diingatkan, banyak kali kami ingatkan kenapa emas, kalau siapa yang tak tahu kenapa emas ni bagus untuk digunakan bagi dana pendidikan, dana untuk kos untuk pergi haji, semua-semua tu, boleh tengok video yang lepas-lepas kenapa emas versus wang ringgit, wang fiat, wang kertas ni, kenapa emas lebih bagus daripada wang kertas ni. Okey, boleh tengok video yang lepas-lepas. Baik, sebelum ni kami pernah menerangkan beberapa kaedah yang kita boleh gunakan di dalam public gold untuk kita memiliki emas. Salah satu daripadanya adalah dengan menggunakan akaun emas, kita panggil, nama dia GAP, Gold Accumulation Program. Akaun emas ni kita tak pegang physical emas, kita bayar, kita beli, kita buat pembayaran dalam online website, dan kita akan mengumpul gram emas di dalam akaun public gold ni. Dalam akaun Gold Accumulation Program ni, kita ada satu program yang kita panggil Junior Account. Ini adalah satu program yang kami nak perkenalkan hari ini, yang kita boleh gunakan untuk kita buat tabungan untuk dana pendidikan tinggi anak-anak kita. Nak sambung? Tiba nampak perkataan Gold Accumulation Program tu saya ingat. Sakit mata. Okay. Gold Accumulation Program ni, JP ni, dia sesuai untuk dia sebenarnya sama je, cuma cara pendaftaran tu kami akan minta maklumat ibu bapa, IC ibu bapa. Dia sama konsep macam kita buat amanah saham didik, ASB tu. Sama saja, ibu bapa sebagai pemegang amanah, dia boleh segala proses ibu bapa yang boleh buatkan. Akaun ini sesuai untuk anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah. Lepas tu bila anak cukup saja umur 18 tahun, akaun tu akan automatik dipindah milik kepada anak. Satu lagi, macam saya cakap tadi, ibu bapa boleh buat pengeluaran emas tu bagi pihak, maknanya anak-anak tak perlu ikut ibu bapa. Bagus kan? So, kita masukkan duit, tapi ingat, ini tabung anak-anak ya, bukan untuk kita pakai untuk beli handbag, shopping apa tu. Ini tabung pendidikan anak-anak. Okey. Satu lagi sama je konsep dia dengan gold GAP yang kami ceritakan dulu. Boleh mulakan dengan serendah RM100, tiada yuran pendaftaran. Cuma satu perbezaan antara junior account ni dengan account biasa, dia hanya boleh simpan untuk dalam akaun JP. Dia tak boleh buat belian emas fizikal. Okey, itu memang satu syarat yang dikenakan oleh public gold. Tak boleh buat belian emas fizikal. Itu saja. Okey, kami akan kongsikan keratan surat khabar
tentang bagaimana seorang pakar ni dia predict dalam bahasa Melayu boleh? Fokus. dia kongsikanlah yang dia dalam masa 10 tahun kos pendidikan untuk seorang anak tu akan meningkat disebabkan oleh kadar inflasi. Okey. Encik Izzy terangkan. Okey, inilah dalam Sinar Harian ni kami ada jumpa lah satu artikel ni kan. Seorang pakar kewangan dia seorang pensyarah Universiti Putra Malaysia. Dia mengatakan kos pendidikan tinggi ni, yuran pendidikan tinggi ni akan meningkat dalam 10 tahun akan datang. Definitely dia akan meningkat kerana faktor inflasi. Jadi dia kira dalam 4% kadar inflasi setiap tahun selama tempoh 10 tahun akan datang. Pada perkiraan beliau, dia kata ikut fakulti different lah, dia punya berbeza lah yuran dia. Tapi pada jurusan yang anak kita ambil. Contoh yang dibagi kat sini, ada satu jurusan apa dia bagi tak? Kos yuran pendidikan tinggi untuk keseluruhan tempoh 4 tahun dalam 18,000. Jadi dengan kadar inflasi 4% selama 10 tahun, kos tu meningkat menjadi berapa tadi? 26,600 lebih. Itu pengiraan yang kami buat daripada 4% inflasi itulah. Plus minus. Itulah senario apa yang berlaku sekarang. Saya rasa bukan setakat kat Malaysia aja, kat mana-mana. Ini adalah kerana wang kertas lah, dia punya kuasa beli wang kertas tu semakin lama makin menurun kan, dan menyebabkan kadar inflasi tu makin tinggi. Kalau karipap pun harga boleh naik, apatah lagi kos pendidikan anak-anak. Ini sebenarnya nombor-nombor yang menakutkan. Okey, kita sekarang ni kita nampak anak-anak kita kecil lagi, kita rasa macam tak apa nanti besok lusa bulan depan tahun depan lah kita fikir kan. Nanti adalah tu rezeki Allah bagi dapat bonus ke apa, duit jatuh daripada langit ke apa ke. Tak boleh. Kita kena buat sesuatu bermula daripada sekarang. Sepatutnya sebelum Azzy pergi ke sini, saya nak cerita satu cerita ya. Waktu zaman saya lepas universiti, menunggu keputusan nak masuk universiti, saya kerja part time dekat satu company ni yang bos dia bangsa C. Okey, tak payah sebutlah bangsa apa, bangsa C. Okey. Saya pernah dibasuh oleh dia. Dia cakap, orang-orang kita ni orang-orang Melayu terlampau ambil kesempatan menunggu apa yang kerajaan bagi. Beasiswa, lepas tu kita ada kuota khas untuk masuk ke universiti, benda-benda macam tu. Jadi dia kata orang C ni daripada anak dia dalam perut lagi, mereka dah mula fikirkan berapa kos pendidikan yang perlu diorang mula simpan untuk anak dia umur 18 tahun. Sebab dia cakap bagi dia Tuhan dah bagi anak tu pandai. Anak dah jalankan tanggungjawab untuk dia jadi belajar pandai-pandai. Tapi bila sampai kat tanggungjawab ibu bapa, terus mengharapkan orang lain yang bantu. Jadi dia rasa macam benda tu tak boleh. Bagi bangsa C ni, dia rasa itu tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa kena buat sesuatu, tak boleh mengharapkan orang lain. Tanggungjawab kita. Sebab kita yang bawa anak tu ke dunia, kenapa kita kena letakkan tanggungjawab untuk menyediakan dana pendidikan tu pada orang lain? Kita lah kena bertanggungjawab. Itu satu. Satu lagi, masa yang sama waktu tu, saya jumpa dengan seorang pemandu teksi juga. Pemandu teksi tu pun bangsa C juga. Anak dia seorang pemandu teksi ya. Anak dia waktu tu dikeluarkan daripada dashboard surat yang anak dia dekat universiti, kalau tak silap saya waktu tu Oxford ya. And dia adalah seorang pemandu teksi. Dia cakap dengan memandu teksi tu dia pastikan semua dia dah plan dan cukup-cukup daripada anak dia lahir sampailah anak dia nak masuk universiti ni, kos pendidikan semua dia yang tanggung. Sebab dia kata dia tak boleh harapkan kerajaan, dia tak boleh harapkan atuk nenek dia punya harta ke semua tak boleh. Dia sebagai bapa kena buat sesuatu untuk anak dia. Okey, itulah yang kami cuba terapkan kepada tukar minda kita. Kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab kita untuk sediakan. So anak-anak dah jalankan tanggungjawab mereka belajar pandai-pandai. Takkan bila tiba-tiba dia dah pandai, dapat keputusan yang bagus, kita tak cukup kewangan untuk tampung pendidikan mereka, habis macam tu je. Itu ya.
Kan dengan Mabel? Sekian tazkirah dari Ustazah. Tapi waktu tu saya nak marah pun tak boleh kan saya kecil hati, saya mengamuk kan, pemandu teksi tu kan tinggal tepi jalan, jadi senyap je lah kan. Yelah, ya kan je lah. Kena marah. Okay, sambung kami berdua adalah parent, anda di luar sana pun adalah parent. Jadi kita masalah yang sama. Kami menghadapi masalah ini, ini apa yang kami buat. Kami rasa perkara ni bagus, jadi kami mengharapkan benda yang baik ini kami kongsikan agar dapat diaplikasikan oleh anda semua di luar sana lah. Saya pun hasil daripada kena marah dengan pakcik pemandu teksi tu lah, tu yang baru macam, okey, baik pakcik. Okey, kita sambung ini adalah satu table yang kami jumpa lah dalam internet, cuba mencari juga. The Center ni, cerita dia dikumpulkanlah yuran pengajian di IPT, di beberapa IPT, IPTA, IPTS, tempatan. Macam-macam lah kat situ kan, contoh macam IPTS dia ambil daripada UITAN, MMU. Jadi ada range lah, agak besar sebenarnya dia punya range tu. Okey, tapi apa yang kami nak terangkan kat sini, ini adalah kos sebenar pengajian tinggi di IPTA, IPTS sekarang. Okey, berbeza dengan fakulti atau jurusan yang diambil, yuran ni berbezalah. Perniagaan, ada undang-undang, kejuruteraan, perubatan, sastra, kemanusiaan. Jadi kalau kita tengok jumlah tu memang berbeza-beza, bergantung pada jurusan yang diambil. Tetapi kalau kita tengok IPTA kan, jumlah yang kami rasa kalau kita cuba buat average puratakan ni, saya rasa dalam 15K, RM15,000 Malaysia untuk tempoh pengajian degree 4 tahun. Ya, Bi? Sebab kos dekat sini yang ditunjukkan ni tak termasuk dengan kos penginapan, makanan, kos pengangkutan, semua-semua yang ada yang ni lah. Ini hanya yuran pengajian semata. Jadi kita ambil lah plus minus purata dalam 15,000. Okay, sebab kita pun tak tahu lagi 18 tahun mungkin kos sara hidup akan meningkat, tapi kita ambil 15,000 lah kata minimum Kalau kita pergi IPTA pula, IPTA tu lagi mahal kan. Kalau kita tengok perniagaan ni daripada 41,000 ke IPTS 41,000 ke 72,000, untuk undang-undang 67,000. Dah seolah-olah macam double kan dia punya nilai. Boleh beli sebiji kereta dah kat situ. Okey, tapi untuk motif perbincangan hari ni kami nak fokus pada IPTA lah. Jadi kami ambil satu nilai purata untuk seluruh jenis jurusan ni. Kami rasa dalam RM15,000 Malaysia nilai yuran yang perlu kita sediakan untuk anak kita apabila mereka nak masuk ke dalam IPTA nanti. Okay. Kemudian ini adalah jumlah yuran sekarang lah. Tapi kita kena ingat tadi Keratan Akhbar tu ada mengatakan pensyarah tu ada mengatakan dalam tempoh 10 tahun akan datang, apa yang dia jangkakan apa yang dijangkakan dengan kenaikan inflasi 4% setiap tahun selama tempoh 10 tahun, daripada 15,000 nilai yang kami ambil tadi, kami buat pengiraan dalam lebih kurang 22,000. RM22,204. Inflasi 4% setiap tahun. Itu dalam tempoh 10 tahun akan datang lah. Yuran pengajian tinggi ni kita jangka akan menerima kenaikan 4% inflasi setiap tahun selama tempoh 10 tahun. Jadi daripada 15,000 tu akan meningkat jumlah duit yang kita kena sediakan daripada 15,000 menjadi lebih kurang 22,000. Itu kalau 10 tahun. Kalau anak tu baru lahir untuk 18 tahun, lagi banyak. Lagi panjang. Okey, so lepas ni kita sebelum kita masuk ke next slide tu sambil Ezi buka ni. Jadi untuk dana pendidikan ni sama je macam kita nak buat untuk kos menunaikan haji. Kita pertama sekali sebelum kita gunakan, kita nak tahu emas ni kita berapa kita nak kumpulkan semua tu. Ada beberapa faktor yang saya nak kongsikan. Sebelum kita tengok berapa gram emas yang kita nak kena kumpul,
Satu, balik kepada tujuan matlamat kita nak kumpul emas tu. Contoh pendidikan, menunaikan haji, beli rumah, apa lagi, kahwin, itu tujuan yang saya inginkan. Kedua, tempoh berapa lama yang kita nak buat simpanan tu. Contoh macam tadi kan, katakanlah untuk anak, bila anak 18 tahun, maknanya tempoh dia adalah 18 tahun. Kalau anak tu umur 10 tahun, maknanya dia ada lagi 8 tahun. Kalau katalah macam anak kami Izzuan umur dah 13 tahun ni, maknanya kami ada 5 tahun saja lagi. Okey. Nombor yang ketiga, berapakah jumlah dana yang diperlukan? Katakanlah jumlah tadi macam Izzy kata lagi 22,000. Katakanlah 22,000, 22,000 kena bahagilah berapa tahun yang tinggal, katakan 5 tahun, maknanya 22,000 bagi dengan 5 tahun. Okey. Lepas tu keempat, kena kira kenaikan filan inflasi macam Izzy cakap tadi. Lepas tu kita tengok harga emas 1 gram supaya kita boleh tahu lebih kurang berapa gram yang kita perlukan. Lepas tu kita perlu daripada situ baru kita tahu target emas yang diperlukan untuk setiap bulan, berapa emas yang diperlukan lah untuk setiap bulan. Okey. Oh ni. Oh saya. Okey, bila kita dah kumpulkan semua maklumat tu, jumlah dana lah, berapa tahun semua tu, harga emas semua tu, jadi kita boleh masukkan pada simulasi ni. Ni Excel sebenarnya. Ini adalah Excel yang kami buat untuk anak-anak. Okey, jadi kalau sesiapa yang mahukan, itu hujung nanti saya cerita. Jadi boleh gunakan Excel ni untuk tengok berapa gram yang diperlukan simpan setiap bulan untuk dana pendidikan anak-anak. Contoh yang dekat sini saya bagikan untuk anak yang baru lahir, maknanya dia betul-betul start umur daripada 1 bulan, kosong bulan lah. Jadi untuk katakan tadi berapa tadi, 22,000 22,000, kita ambil 24,000 lah, senang. Supaya kita boleh tahu hari ni punya harga emas lebih kurang dalam RM240 segram. Jadi untuk kos 24,000, lebih kurang kita perlukan dalam 100 gram. Okey, macam saya cakap tadi lah. Kita tengok berapa perlukan semua tu. Harga emas semua tu, okey, kita target kita kena simpan dalam 100 gram. Yang maksud dia 100 gram berjumlah 24,000. Okey. Jadi untuk dapatkan 100 gram tu, kalau anak berumur baru lahir, bila bahagikan macam ni nampak sikit je sebenarnya. Kalau kita cakap nak beli 100 gram lah, banyaknya 100 gram tu nak dikumpulkan. Jadi bila macam ni kita boleh nampak umur anak daripada 0 sampai ke 17 tahun, maknanya 18 tahun lah. Lepas tu yang bulan 1, bulan 2 tu untuk setahun ada 12 bulan. Jadi setiap bulan kita hanya perlu simpan untuk seorang anak tu dalam 0.5 gram emas sahaja. Okey, 0.5 gram tu kalau ikutkan harga 240 tu baru dalam 120 RM120 setiap bulan. Tapi kena konsisten lah, kena setiap bulan simpan untuk anak-anak. Okey, bila cukup 18 tahun, anak-anak akan dapat dalam 100 gram bersamaan dengan RM24,000 Malaysia. Itu pun kalau 18 tahun daripada sekarang, harga emas bukan lagi RM240 segram. Silap hari bulan, 100 gram pada waktu itu, tak tahu, mungkin dalam RM30,000, RM40,000, bukan lagi RM24,000. Okey? Okey, ini contoh untuk anak-anak yang baru lahir. Okey, yang seterusnya. Tapi kalau yang ini, kalau ikut perkiraan ni untuk kita dapatkan 100 gram di penghujung umur dia 17 tahun, penghujung umur 17 tahun tu, kita kena masuk 0.5 gram. Tapi kalau kita rasa kita mampu nak tambah setiap bulan 1 gram, masuk je lah dalam jadual ni 1 gram. Jadi dia akan jadi berganda lah kan. Instead of dia dapat 100 gram, dia akan dapat 216 gram. Selama tempoh 18 tahun. Kalau disimpan setiap 1 gram sebulan. Jadi by the end of hujung tahun ke-17 tu, dia ada 216 gram terkumpul. Bersamaan lebih kurang dalam 50,000. Berganda lah daripada nilai tadi 24,000 kan. Jadi dalam 50,000 lebih. Yang tak semestinya masukkan 1 bulan 1 gram, 1 bulan 0.5 gram. Katakanlah duit raya anak ke, duit atuk nenek bagi waktu bersunat ke apa-apa ke, tak kisahlah.
masukkan saja supaya kita boleh daripada Excel ni, kalau kemudian nanti kami kongsikan, kita masukkan je berapa yang kita masukkan setiap bulan tu. Nanti dia terus kami buatkan formula tu supaya terus boleh nampak berapa gram yang terkumpul pada hujung ni. Okey. Ini pula contoh dia, katakanlah kalau bagi ibu bapa yang baru tengok baru tengok FB Live kami and baru ada kesedaran untuk menyimpan untuk anak-anak. Kalau katalah hari ni anak umur 10 tahun. Okey, ini adalah simulasi untuk anak yang berumur 10 tahun. Okey. Maknanya kami kirakan masukkan umur anak 10 tahun dekat atas tu, saya dah buat dah formula semua dia. Bila masuk je umur tu, dia terus akan kirakan emas setiap bulan berapa yang perlu ada untuk memastikan bila cukup umur anak cukup 18 tahun, dia akan dapat lebih kurang 104 gram. Okey, masuk saja tu terus boleh nampak berapa gram yang diperlukan. Okey. Apa yang Jaja masukkan nombor 10 ni. Jadi pengiraan 8 ni dah automatik dikirakan sendiri. Maksudnya hingga ke 18 tahun, sekarang umur dia 10 tahun kan. So ada baki 8 tahun lagi. So dia akan masuk sendiri automatically. 8 tahun. Jadi kalau kita tukarkan dalam bentuk bulan, ini pun dia akan buat automatik juga selama 96 bulan. Jadi untuk pengiraan ni, emas setiap bulan yang perlu disimpan daripada simulation ni lebih kurang 1 gram. Jadi untuk cukupkan, contohlah macam ni, kami ambil contoh anak kami lah, Irian. Bulan 6 waktu birthday dia punya hari jadi dia, bulan 6 tu birthday dia, kami tambahkan 1 gram untuk dia hadiah hari jadi. So cukuplah dapat dalam 104 gram. Jadi benda ni baguslah untuk kita nampak berapa yang kita perlukan untuk memastikan anak cukup 18 tahun, 100 gram tu dah ada. 100 gram ni pada hari ini dengan nilai 240 gram, RM240 per gram, dapat dalam 24,000. Tapi macam Jaja terangkan tadi, sepanjang beberapa tahun akan datang ni, harga emas tetap akan terus meningkat. Di masa yang sama, wang kertas tu sendiri akan terus jatuh nilai. Emas akan terus meningkat. Jadi mungkin satu hari nanti bukan harga dia RM240 per gram. Mungkin satu hari nanti RM300 per gram, RM350 per gram, kita tak tahu. Betul? Tapi yang pasti harga karipat pun boleh naik, harga barang asas pun semakin meningkat, harga emas, logam yang bernilai ni apatah lagi dia akan juga meningkat. Yang kami bagi contoh ni kalau nak menggunakan Gold Accumulation Program. Sebenarnya ramai tak tahu. Semalam saya mention sikit je pasal junior account. Tiba-tiba saya dapat message bertubi-tubi bertanyakan tentang gap junior account ni. Sebenarnya ada program ni khas untuk anak-anak saja. So nak guna cara Gold Accumulation Program ni, gap ni pun boleh, ataupun nak beli emas fizikal pun boleh, tak ada masalah. Okey, beli emas simpan, mungkin nak buat EPP guna akaun mak, guna akaun ibu bapa, nak buat EPP 10 bulan, setiap bulan simpan, dapat tu simpan ke anak, pun tak ada masalah. Cuma ini adalah yang kami nampak cara yang terbaik yang boleh nampak clear cut. Ini adalah akaun anak, 18 tahun pindah milik mak, tak boleh pakai. Ini adalah yang terbaik. Okey. Yang seterusnya, yang dinanti-nantikan. Sempena. Nak juga sempena hari jadi dia kan. Okey. Untuk ibu bapa yang buka akaun malam ni, yang dah komen Aunty Jaja Gorgeous ke kat bawah tu, untuk malam ini, taklah malam ni, bolehlah bulan ni, sesiapa yang buka akaun, junior akaun untuk anak-anak, kami berbesar hati untuk tambahkan sikit dalam RM10 seorang. Okey, kalau ada 8 orang anak, RM10 kami tambahkan, RM80 untuk satu keluarga. Kami nak menyibuk menumpang pahala pada tabung pendidikan anak-anak. Jadi harap-harapnya bila anak-anak besar, anak-anak doakanlah Uncle Lazy dengan Aunty Jaja dia sihat walafiat, sentiasa handsome dan sentiasa cantik. Kaya raya ke, tak kisahlah, doakan untuk kami. Lepas tu manalah tahu dah jadi orang hebat, nak bagi BMW ke apa ke. Nanti Aunty terima, Aunty okey, bagi je, Aunty okey. Tak dapat Ferrari pun tak apa. Okey, apa yang Aunty Jaja maksudkan tu, nak buka akaun ni kan, kalau mak bapak yang dah bersedia nak bersama kami untuk macam mana boleh buat kesimpulan tu? Sama-sama menyimpan emas, kita mulakan serendah RM100. Serendah RM100, dan kami berbesar hatilah daripada RM100 tu, Aunty Jaja nak belanja RM10 seorang.
Jadi kami berharap sama-sama lah kita dapat grab peluang ni, sama-sama sertai kami dalam journey menyimpan emas ni. Untuk anak-anak. Kenapa emas? Kenapa emas? Kenapa bukan ringgit Malaysia? Kenapa bukan wang tunai? Banyak kali kami cakap emas ni bagus, dia kalis inflasi, dia nilai dia akan meningkat, macam-macam. Kenapa emas tu? Tengoklah video yang lepas-lepas. Kenapa kami cadangkan simpan emas bukan simpan dalam bentuk ringgit Malaysia, duit ringgit. Okay? Okey, satu lagi, bagi ibu bapa yang membuka akaun, junior account dengan kami, selain daripada kami tambahkan pahala RM10 tu, saya akan bagi template Excel tadi untuk ibu bapa keep track. Keep track bahasa Melayu apa? Menjejak langkah. Bantai. Untuk keep track, untuk menjejak langkah progres anak-anak punya simpanan. Okey, bagi tunjuk dekat anak, bagi mereka tengok. Bila mereka tengok, kemungkinan mereka pun akan excited. Diorang pun sama-sama nak menyimpan emas, nak mengumpul, nak ni. Bagi mereka nampak progres tu. Okey, saya insyaAllah saya akan kongsikan juga tu Excel tu pada template Excel tu pada ibu bapa yang buka akaun junior anak-anak di bawah Team Easygoon. Okey, itu saja. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok hari di waktu yang sama, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Grab peluang ni ya, grab malam ni. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi, bye-bye. Jumpa lagi, bye.